Imam siapa nama? Ya. Siapa nama imam? Husaini bilang. Haji. Tak ada haji. Husaini ada. Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kaum selamat mendapat rahmat dan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wa bihi nasta'in, dan dengannya kita semua mohon pertolongan. Ala umuri dunya waddin, dalam urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Salawat dan salam ke atas Rasul yang jujur, Rasul yang amanah, Rasul yang berintegriti. Tak lain dan tak bukan, Rasul yang dimaksudkan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan begitu juga ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd. Adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Teman berpesan kepada kaum dan berpesan kepada diri sendiri, mohon kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa. Berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nyongeng-nyongeng juga, mengaji jangan lupa. Nyongeng-nyongeng juga, solat jangan tinggal. Nyongeng-nyongeng juga, moh kita beramai. Dia awal tagline keluar, takut terlupa. Ya, tadi habis ceramah dekat Masjid At-Taqwa tadi, terlupa tagline. Jadi ada makcik kata, "Ustaz, kenapa tak sebut nyongeng-nyongeng?" Saya kata, kalau tak sebut kenapa? Saya datang nak dengar itu je, bukan nak dengar ceramah sangat. Saya nak dengar ustaz sebut nyerongin katanya. Sampai macam itu Jadi saya sebut awal-awal, takut terlupa. Terima kasih kepada Imam, lupa tadi dah kabur nama Sa'rani. Husaini. Imam Husaini kita, ya. Sa'rani itu menteri besar, silap. Husaini, Imam Husaini kita yang saya duduk di belakang tadi, ingat orang muda, nampak macam budak tahfiz, belah-belah daripada belakang, belum kahwin lagi, sama, ramai rasanya yang lelaki sini belum kahwin lagi. Terima kasih kepada imam, seterusnya kepada pengerusi masjid yang tadi saya nak ke tandih tadi, keluar-keluar tengok dia tengah makan. Saya kata, apa awal menung makan? Rupanya buka puasa, masya-Allah, malu pula. Ya, kita yang ceramah pun tak puasa. Ya, alhamdulillah. Seterusnya kepada semua ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat. Bila sebut pimpinan masyarakat ni, ada di kalangan tuan-tuan ni, minta maaf kalau saya tak kenal. YB, macam semalam ada YB, saya ceramah di Selabak. Ada YB semalam, kan? Tapi kalau adalah malam ini YB, sebab saya nampak ramai YB yang bersandar. YB maknanya yang bersara, yang bersandar, yang besar. Dia ada banyak maksud. Yang semalam tu betul-betul punya YB, duduk depan. Ustaz Zamhana pun ada duduk depan sekali. Saya kata, ustaz nyorok lah sikit. Saya kalau ada ustaz ceramah, saya tak boleh kacau, kan? Tambah pula dia taranum punya orang. Kita nak baca Quran pun rasa dah tak apa nak betul tajwidnya. Saya dia tok guru kan, tok guru tajwid, tok guru taranum. Seterusnya kepada ayah-ayah
Ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, pak haji, mak haji, atuk-atuk, opah-opah. Lagi siapa? Abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur kepada Allah. Terima kasih Allah kerana masih lagi melimpahkan nikmatnya kepada kita. Walaupun setiap hari kita ni bukanlah baik sangat, banyak nakal daripada yang betulnya. Ya? Siapa sini rasa dia tak ada nakal langsung? Imam pun nakal juga. Nampak je apa itu. Kan? Itu kan boleh percaya. Kadang dia ride ke Thailand. Tapi tak tahulah ini imam masjid lain. Ya, saya pernah ceramah, dia kata baru balik daripada Thailand ni ustaz, ride. Amboi, ajarnya handai. Ya. Imam kita ni tempat lain ke makna dia ride, dia tak ada pergi Thailand. Ya. Baik, saya tengok dekat ada orang kabur saya lah ya. Katanya ustaz datang sini kali kedua. Saya pun kata masa bila? Kali pertama bila? Rupanya dia tunjuk Facebook 5 tahun yang lalu, 2017. Tapi masa tu ceramah kepada berbudak. Jadi malam ini naik pangkat sikit, ceramah kepada bapak budak dengan mak budak. Jadi maknanya masjid ini dia punya jemputannya lebih kurang 5 tahun sekali lah. Saya dah kira tadi. Lepas saya ceramah malam ini, rasanya 2028 lah baru panggil balik. Lebih kurang 5 tahun sekali. Jadi itu sebenarnya sindiran lah tu. Lepas ni kerap dia jemput. Janganlah 5 tahun. Udah tobin lah. Yang nengok yang datang ni dah tobin. Dah kutir dah. Ya, saya pun dah nak tua dah ya. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, ayah ibu yang dikasihi sekalian, malam ini tajuknya yang ini saya kena cepat-cepat sikit sebab semalam saya mukadimah 15 minit, ceramah 2 jam. Jadi malam ini saya tak ada mukadimah, terus ceramah je, anggur dalam 2 jam. Boleh? Benar ke ni? Terus tercengang je tengok. Boleh ustaz, boleh belah. Ya. Jadi tuan-tuan ni lebih kuranglah 1 jam ya. Tak adalah lama sangat, tapi saya cakap je dah 1 jam. Sekarang dia naik share. Ya, sampaikan ada satu masjid tu mula-mula dia buat isyarat kopi tu. Payung. Bila saya lajak lagi dia buat kopi tu pula. Pancung katanya. Saya terus berhenti. Ya, pasal kadang ceramah ni dia naik share. Lepas tu naik antu. Lepas tu naik minyak. Bila sampai minyak naik baru saya berhenti. Ya, jadi insya-Allah malam ni lebih kurang 1 jam. Tajuknya ialah Azam Tahun Baru. Rasanya dah ada ni penceramah ataupun ustaz lain dah yang cerita tajuk azam ni. Pasal ini pun dah berapa hari bulan. Masjid ni saya tengok aktif setiap malam. Ada kuliah, ada ceramah. Jadi jemaahnya alim. Ya, itu yang saya pun tak berapa nak berani ni. Saya cakap pun yang rendah-rendah je, tinggi-tinggi tak berani. Ya, pasal cara duduk tu kena. Ni semua orang alim belaka ni. Kan? Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut azam, hari tu masa malam tahun baru saya forum dekat Sungai Petani. Pasal orang Perak dah getik. Getik-getik aku yub ni tak habis-habis. Panggil orang luar pula. Jadi orang daripada negeri lain pula jemput. Saya ceramah dekat Sungai Petani, ada seorang panel. Dia yang bagi definisi azam tu apa dia maksud dia. Azam ni satu keinginan ataupun satu kehendak yang disertai dengan usaha ataupun kerja keras untuk mendapatkan keinginan dan kehendak itu. Kalau setakat teringin aja, itu namanya berangan. Ya, dia teringin aja. Dia hendak aja, tapi dia tak buat pun usaha untuk mendapatkan perkara tersebut.
Itu bukan namanya azam. Azam perlu disertai dengan usaha dan juga kerja keras. Siapa sini azamnya nak jadikan masjid ya, sebagai sahabat ya, dalam tahun 2023. Ada satu tempat ceramah tu tajuk dia Masjid di Hatiku. Siapa tahun ini dia kata nak jadikan masjid sebagai sahabat. Dia tak nak berenggang, dia tak nak berpisah dengan masjid. Kalau boleh kencing pun dia nak ke masjid. Berak pun dia nak tumpang masjid. Sebab saya dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus, ada orang datang masjid dia bukan semayang, dia singgah berak. Lepas tu dia belah. Kan? Tapi nak ceritanya dia tak boleh berenggang dengan masjid. Sampaikan dia nak cari selipar pun dia cari dekat masjid. Tadi nyari-nyari juga selipar saya hilang. Masjid At-Taqwa rupanya dia mau pinjam. Mereka letak tu tempat lain. Kita cari mana pula. Lepas tu ada orang masjid kata, tak apa Ustaz, pinjam selipar masjid. Pinjam katanya, bila pula nak pulang? Pusing-pusing tadi jumpa balik. Selipar dah lah murah je. Nak cabut pula tu. Kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita azamnya nak jadikan masjid sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai tempat yang merupakan tempat yang kita selalu nak berkunjung, maka kena ada usaha dia. Apa dia? Sebelum masuk waktu kena dah bersiap. Tadi ada yang khabar Ustaz, saya baru balik daripada umrah. Macam mana suasana kalau kita pergi umrah? Pergi waktu dah azan ke sebelum azan? Sebelum azan. Dah siap-siap dah, sejam sebelum. Dah sampai dah. Apa jadi kalau kita pergi dah azan? Saya nak cuba jugalah nak azan, tapi tak apa nak jadi. Dia kata bukan azan Mekah ni, azan Jawa mana katanya kan. Dia tak jadi lah, pasal saya suara tak berapa ni lah ya. Jadi bila azan, pergi-pergi ada askar depan masjid. Sini tak ada askar. Jadi askar kata mamnu'. Mamnu' maknanya dilarang masuk. Kita pun pelik. Kita pergi masjid pasal apa? Dia tahan. Dia tak bagi pula masuk. Dia suruh kita ngala ke lain. Semayang di luar pula. Rupanya kita sampai tu dah lambat. Jadi dia kata tak boleh masuk. Dalam dah penuh. Kita pun tak reti nak jawab. Solat. Kan? Mamnu'. Dia tak bagi. Siapa sini orang Jawa? Semalam semua Jawa Habis ceramah dia, masa makan tu semua speaking. Cakap Jawa belaka. Saya ni bolehlah sikit. Nyong orang iso ngomong Jawa, sitik-sitik wae. Kan? Sebab saya kepala Jawa. Dia katalah muka je Jawa lah Ustaz. Atuk Jawa. Lepas tu atuk kahwin dengan Melayu, dia dah mak ayah saya dah tak ada lah, tak pandai cakap Jawa. Hari tu saya ceramah dekat Batu Pahat. Semua orang Jawa. Dia kata 99.99%. Saya kata dah macam bakteria pula. 99.99% semua sini Jawa Ustaz. Saya pun nak ambil hati orang Jawa. Saya pun tanya, kabare? Waras? Kan? Lepas tu saya nak tanya, dah makan ke belum? Wis mangan. Tapi semalam orang Jawa khabar, kalau mangan selain daripada nasi. Kalau madang nasi, makan nasi. Betul ke tak? Siapa Jawa sini? Kan? Saya pun tanya, wis mangan? Wis. Lepas tu saya nak tanya, dah minum ke belum? Minum apa? Ngombe. Wis ngombe. Tapi saya terlupa. Petang tu dah praktis. Sampai dekat tempat ceramah tu saya tanya, wis ngembek? Wis ngembek. Bukan ngombe, ngembek. Marah demo. Wis ngembek pula perginya. Tu kambing Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di Mekah datang awal. Kena datang awal baru boleh masuk dalam masjid. Kenapa dekat Masjid Nurul Hijrah kita datang dah azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan, isteri khabar, bang, dah azan dah bang. Abang jangan lengek. Kan? Jangan orang kata
tak bersiap lagi lah, kan? Suami kata apa? Baru azan, belum qomat. Biasanya itu perangai orang yang rumah dekat. Tapi ini bukan sini tau. Yang saya cerita ni dekat Teluk Intan. Ada satu taman tu dekat Teluk Intan, tapi bukan sini. Taman Intan Meh ke apa nama tempat ni. Kan? Pasal rumah dia dekat, dia kata alah sempat dan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bang, bila dah qomat dah bang? Suami kata, baru qomat, belum takbir. Allahu Akbar. Bang, imam dah takbir dah bang? Baru takbir, belum Fatihah. Kan? Dia lengah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah mengatakan orang solat pun boleh masuk neraka. Kalau tak solat masuk neraka tu kita kata padan lah. Ma salakakum fi saqar. Kata Allah, macam mana kamu boleh masuk dalam neraka saqar? Qalu, kata mereka, lam naku minal musallin. Kami tak solat. Oh, padan lah, tak solat, masuk neraka. Kata ulama, saqar itu satu jurang di dalam api neraka yang paling dalam. Kemudian Allah kata wailul lil musallin, neraka wail, celaka bagi orang yang solat. Solat pun masuk neraka juga. Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang lengah, yang lalai, yang leka, yang suka melengah-lengahkan solat. Jadi kita ni alhamdulillah lah, yang ada dalam Masjid Nurul Hijrah ni, saya tengok wajah-wajah semua ahli syurga. Amin. Sebut amin macam tak semangatnya. Amin ya rabbal alamin. Pasal datang awal, sebenarnya saya ngata saya lah tu. Saya yang dah lambat tadi, kan? Ayah saya dah bising lah, cepatlah apa tu. Alah, kejap lah dan tu saya ngata saya, sebenarnya saya pun bukan bagus sangat, kan? Jadi penceramah ni sebenarnya lagi bahaya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besarlah kemurkaan Allah kepada orang yang bercakap dia pun tak buat. Itu yang orang Perak kata, cakap berdegor-degor, berak atas gelegor. Cakap bukan main lagi. Macam ada ustaz lah ceramah, dia kata kita kena tambahkan. Jemaah kata tambah amalan ni. Gamaknya lah ustaz ni nak cakap tambah amalan ni. Rupanya kita kena tambah isteri. Berdegor-degor ustaz tu cerita tambah isteri. Kan? Tapi dia pun tak berani. Kan? Ustaz takut bini ke? Tidak. Saya bukan takut bini. Habis bini tak takutkan ustaz? Takkanlah. Habis tu, saya bukan takut bini. Bukan bini tak takutkan saya, tapi bini saya menakutkan. Pusing-pusing sama je lah maknanya. Kan? Tapi ayat tu berlapik lah sikit. Tak adalah nampak takut sangat. Kan? Saya sebut cerita kahwin ni pasal tengah panas sekarang ni. Kan? Saya malam ini nak kabur siap-siap, saya datang dengan makwa. Tuan-tuan sekarang jangan nak ngorat makwa saya. Saya bukan datang dengan isteri, datang dengan makwa. Makwa tu takutlah nanti ada yang kata ini yang di Thailand tu ke Ustaz? Kan? Ini yang nikah Thailand. Dah, ini yang Malaysia punya. Saya datang dengan mak saya malam ni. Isteri saya tak boleh datang pasal dia jaga anak. Anak tengah kecil-kecil, tengah merimau, orang kata tengah bersilat. Kan? Jadi isteri kata dia tak boleh datang, tapi dia hantar wakil, spy, mak saya. Dia kata mak tolong tengok kayup tu. Risau juga nengoknya, nyorongeng juga katanya. Kahwin jangan lupa. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Azam kita ialah nak datang masjid. Kena berazam, ada usaha. Antara usahanya apa dia? Siap awal, mandi, kan, pakai baju. Bila tengok minyak wangi dekat belakang tu, pakai minyak wangi. Terutama sekali kalau boleh dapatkan kasturi. Kerana di antara wangian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kasturi. Jadi tuan-tuan yang belum memiliki minyak wangi kasturi,
Ni saya tolong kempenkan untuk kawan tu. Jadi kawan yang jual tu jangan lupa 25%. Dapatkan minyak wangi kasturi. Pakai minyak wangi. Kemudian kalau boleh ambil wudu, siap-siap daripada rumah. Sebab Nabi kata siapa berwuduk daripada rumah, kemudian dia menuju ke masjid, dia punya pahala dia tak sama dengan orang yang tidak berwuduk. Satu langkah, kata Nabi, satu pahala, gugur satu dosa, diangkat satu darjat. Itu kelebihan orang yang berwuduk. Tapi ustaz, saya dah wuduk dah. Masa atas motor tu, sekali dengan bunyi exhaust, sekali dengan kentut. Sepanjang jalan tu saya memang kaki kentut. Kaki kentut kira okey lagi daripada kaki kencing. Kan? Ambil lagi, ambil wuduk kalau boleh, sepanjang masa. Bukan hanya nak solat, nak baca Quran sahaja, sepanjang masa dalam keadaan berwuduk. Bila kita dalam keadaan suci, kita sentiasa didampingi oleh para malaikat. Para malaikat suka kepada orang yang bersuci dan orang yang berwangi-wangian. Ini deodoran pun tak pakai, ketiak masam. Bila angkat takbir, Allah, orang sebelah nak termuntah. Kan? Itu yang ada satu masjid tu, orang komplain tak ada aircon. Bila tak ada aircon, panas hangat pijau, ketiak berlengeh. Kan? Jadi jemaah berkurangan. Pasal apa? Masjid tak ada aircon. Masjid ni banyak betul airconnya. Semua besar-besar belaka ni. Kalau pasang ni, memang kecut ni. Apa yang kecut? Semua kecut ni kalau pasang semua ni lah. Jadi AJK masjid pun dah mesorat pasang aircon. Masjid pun dah sejuk. Yang komplain tu tengok mana ke dia orang yang komplain hari tu panas hangat pijau. Kan? Tengok-tengok dia tak datang. Kita pun pergi jumpa dia, mehlah ke masjid. Masjid dah pasang aircon. Dia kata apa dia? Aku tak boleh sejuk-sejuk nak terkencing. Hari tu tak ada aircon, dia kata panas hangat pijau lah. AJK ni simpan duit lah, kedekut lah, apalah. Bila dah pasang aircon, dia kata tak tahan sejuk nak terkencing. Itu alasan. Jadi orang yang hatinya sentiasa bergantung dengan masjid, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki-lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid, kata Nabi, akan mendapat naungan ketika tidak ada naungan di pada mahsyar nanti. Tak kiralah masjid tu dah reban ke nak roboh ke, dia tetap juga datang ke masjid. Jadi mudah-mudahan azam kita tahun ini ialah kita jadi sahabat kepada masjid. Ada ustaz yang saya forum tu lah, dia kata kalau orang Eropah, ini dia rajin buat kajian tuan-tuan ni, dia punya azam dia apa dia? Kebanyakanlah orang Eropah tu, kebanyakannya yang bukan Islam lah, kebanyakannya, ataupun yang Islam pun mungkin sama, tapi dia sebut orang Eropah, mereka punya azam setiap kali masuk je tahun baru, azam dia ialah nak melancung. Dema gemar melancung. Tambah pula kalau negara dema tu musim panas ke musim sejuk, apa ustaz sebut, mereka akan keluar daripada negara, mereka akan pergilah ke negara-negara mana-mana, mereka melancung. Itu dia punya azam dia. Baik, boleh tak kita sebagai orang Islam ada azam macam itu juga? Azam kita nak melancung. Siapa tahun ini dia nak pergi melancung? Mesti ada kan? Paling-paling tidak pun saya tengoklah, krus dah buka dah. Krus. Naik kapal besar 18 tingkat. Apa ke nama kapal ni? Genting apa entah. Siapa pernah naik kapal tu? Dulu Ustaz Kazim, dia pernah catat. Tapi bukan Ustaz Kazim. Dia ada satu syarikat ni, dia ambil Ustaz Kazim sebagai ikon. Kemudian dia buat satu, kita panggil pelancongan lah. Nama dia Pelayaran Islamik. Dia mencatat kapal tu, satu kapal tu. Semua orang kita je. Sebab apa? Sebab kalau kita hanya pergi dalam grup yang kecil, diceritakan kepada saya lah tuan-tuan ya, kebanyakan pelancong yang naik kapal tu, kebanyakannya lah bukan Islam, orang Cina, India. Kan? Orang Islam ni tak ramai, kecil je, sikit je. Dalam tu pula
kebanyakannya permainannya ialah kasino ataupun tempat judi. Kebanyakannya. Selain daripada tingkat atas tu ada tempat mandi, pool. Kan? Jadi kalau kita tak catat satu kapal tu, payahlah sikit. Cuma ada satu syarikat travel baru ni, dia nak ajak saya pergi. Dia kata macam ni lah Ustaz. Yalah, kita pejam mata je lah. Kalau ternampak tu kira rezeki lah. Rezeki jangan ditolak. Tak tengok membazir pula. Tu bab kata Ustaz Ismail kamu. Kan? Sebab kita betulkan niat kita, grup kita ni kita buatlah aktiviti, ada solat lah apa, ada kuliah lah apalah. Tapi kalau yang kita tertengok itu kira rezeki lah. Mana nak mengalang pasal dah tertengok. Tapi masalahnya bila tertengok, terbeliak. Kemudian terlama pula. Itu yang Nabi kata, pandangan pertama lak, rezekimu ataupun bagimu. Pandangan kedua, wa'alaika, celaka atasmu. Apa maksud celaka? Kata ulama, pandangan mata ni bila lama, itu yang daripada mata turun ke hati. Bila hati sebagai raja, sebagai Swiss, sebagai tempat yang kontrol, Nabi kata idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jika dia baik, semua baik. Jika dia tak baik, semua tak baik. Nak tahu tak? Ala, Nabi kata nak tahu tak? Wahyal qalb. Itulah kita punya hati kita. Jadi daripada mata puncanya dia turun ke hati. Lalu bila hati syok, itu yang akhirnya sampai berlakulah zina. Puncanya daripada mata. Jadi tuan-tuan ni, siapa yang cita-citanya, azamnya nak pergi melancong, boleh, tak ada masalah. Cuma saya nak bagi panduan sedikit. Bukanlah pasal saya pandai dalam bab ini, tapi berdasarkan hadis yang pernah saya bacakan dalam satu kitab yang saya ada kuliah dekat Taiping, iaitu kalau siapa-siapa nak keluar daripada tanah air, ke mana negara ataupun tempat yang nombor 1, dia kena pergi. Nombor 2 ke mana? Nombor 3 ke mana? Dia ada turutan dia, tuan-tuan. Mungkin ada kalau saya tanya ni, Ustaz, nombor 1 kalau lepas lah keluar daripada negara ni, kalau saya ada model, ada rezeki, saya nak pergi Korea. Kenapa Korea? Saya minat Korea, Ustaz. Saya tengok drama Korea 300 episod. Lepas tu saya gemar dengan penyanyi Korea tu, K-pop tu. Dia memang tergedik-gedik. Ya Allah, gemar betul tengoknya. Lepas tu bukan takat penyanyi, pelakon, makanan Korea pun saya gemar. Pedas Ustaz. Tapi saya pagi-pagi dah makan ramen katanya. Lepas tu tengah hari takoyaki. Dia gemar dengan makanan-makanan Korea. Contohlah. Jadi saya kalau dapat peluang, saya nak pergi Korea. Okey, lepas Korea nak pergi mana pula? Saya nak pergi India. Kenapa India pula? Saya minat Hindustan. Saya nak jumpa dengan Syaruhan Ustaz. Saya tengok Facebook baru ni badannya berketak-ketak. Umurnya dah 57. Ada siapa tengok Facebook baru ni? Syaruhan, dia buat badan dia, umur dia dah 57. Dia ada satu filem baru ni, apa entah nama, Pataan apa nama filem dia. Berketak-ketak badannya. 57. Kita bukan berketak, berketul-ketul. Berlapis-lapis. Masya Allah. Dia nak pergi India. Okey, kata Nabi, ke mana tempat kita nak pergi? Nombor 1. Jawapannya dah tentu. Ada dalam kepala kita. Apa dia? Nabi kata, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kamu bersusah payah, mengembara, kumpul duit. Malah ada ulama kata kalau sampai ke tahap kena bergolok bergadai pun, diharuskan, dibenarkan untuk pergi tempat ni. Yang pertama kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan bersusah payah untuk sampai 3 buah masjid. Yang pertama Nabi kata Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Masjidil Haram. Nasib baik orang sini jawab betul. Yang tak betul jawab ni bukan orang masjid. Hari tu saya ceramah di sekolah. Budak Putrajaya katanya. Saya kata kepala bana kau. Itu bukannya Masjidil Haram. Itu Masjid Putra. Itu masjid besi dekat Putrajaya. Demo kira Putrajaya saja.
Kan? Ada pula seorang tu Langkawi katanya. Langkawi pun keluar juga. Ya? Masjidil Haram di Mekah. Kenapa kena pergi Masjidil Haram? Siapa dah pergi haji, pergi umrah, tahulah kenapa kita kena pergi. Dia masjid nombor 1 paling mulia, masjid paling besar, masjid yang paling unik. Antaranya kata ulama, uniknya Masjidil Haram, kita solat dalam keadaan melengkung. Selalu saf kita straight. Tapi di Masjidil Haram, kita solat dalam keadaan semuanya saf dia melengkung. Bulatan lah. Ya, sebab kita menghadap betul-betul depan kiblat, iaitu Kaabah. Ya, ada tak dekat Masjid Nurul Hijrah ni? Ya, ada yang kata kita kena melengkung. Saya baru balik daripada Mekah ni, kita kena ikut Mekah, solat melengkung. Kalau ada yang kabur habis tu, pelangkung aja. Lain daripada itu, semuanya safnya straight je. Ya, satu je masjid dalam dunia ni yang kita solat safnya melengkung, membulat, itu di Masjidil Haram. Kalau nak angkat gambar je, kena melengkung. Dia kata, Ustaz, buat lengkung sikit. Ya, kalau tidak, tak muat. Lepas tu ada yang kata, okey, biasa. Biasa gambarnya tangan ke bawah lah. Okey, freestyle. Freestyle buat best. Okey, free size. Free size pun ada juga. Freestyle buat macam mana? Ya? Lepas tu sekarang ni ramai yang kata, Ustaz, angkat tangan satu. Satu tu apa maknanya? Allah yang satu. Ada sekali saya tangkap gambar dengan masjid mana tak? Satu Ustaz, satu. Satu apa? Satu isteri. Dua Ustaz, dua isteri. Dia ikut berapa isteri. Ya? Masjid ni ada tak jemaah yang 2? 3? 4? Alhamdulillah. Haji dah tunjuk, ada rupanya. Saya nak ucap tahniah. Ya? Itu kira orang-orang handai aja yang boleh buat tu. Pasal hari tu dia kata, Ustaz, kalau ada jual lah ubat berani, saya beli Ustaz. 1,000 pun tak apa. Ubat kuat ada dekat Teluk Intan ni. Dia kata hari tu jual merata mana ke, jam tinggi lah apalah. Dekat sini pun ada Taman Intan ni, ada orang jual ubat kuat. Kan? Ubat berani tak ada. Ya, tapi ada yang tak payah pakai ubat, dia berani. Kan? Ajarnya handai. Tahniah. Sebab masa saya pergi umrah hari tu, orang Arab Saudi, demo tak payah berani. Demo memang budaya dia. Kalau siapa seorang, ni ke orang aja. Ibaratnya gitulah. Sebab apa? Sebab driver taksi yang kami naik hari tu jemaah, ajak demo pergi makan dekat restoran Yaman. Naik taksi Starek. Pasal ramai nak ikut kan, naik Starek. Sembang. Pakcik tu, dia orang Arab. Kadang yang bawa taksi tu orang orang Bangla ada, Pakistan ada kan, India ada. Jadi yang ni dia memang orang Arab, orang tempatan. Sembang-sembang dia tanya dulu, kamu dah kahwin ke? Kan? Dah. Oh ya ke? Okey lah. Berapa orang? Anak? Berapa orang anak? Cakap lah 7. Oh, kita pun rasa 7. Dalam hati kata, ramai jangan buat main. Andai juga. Kita perasan. Tanya dia balik, berapa orang anak? 35. Berapa anak sampai 35? Kita pun dah rasa dah ni pasal apa ramai sangat. Mesti bini pun ramai. Kita pun tanya, isteri berapa orang? 3. Oh, padan lah. Tapi itu pun kira handai juga. Kalau dibahagikan 35 bahagi 3, maknanya seorang isteri 12 orang. Ajarnya handai. Kan? Lepas itu, kita tak tanya pun, tak minta pun, dia keluar IC. Dia kata, ini kami punya kad mengenalan orang Arab. Kan? Ini yang saya nak kabur ni. IC demo tuan-tuan ni, ada nama suami. Macam IC kita, nama kita je lah. Dalam IC dia tu, ada nama isteri sekali. Tapi, yang uniknya IC dia tu, dia dah letak 4 kolom siap-siap. Jadi dalam IC dia tu ada 3 nama. 1, 2, 3. Ada 1 kosong. Dia dah letak 4 siap-siap. Saya pun terfikir. Saya kata kalau lah saya nak. Semalam saya cakap dekat YB kalau boleh dibawa ke sidang DUN. IC kita ni bubuh 4 ruang siap-siap. Jadi bila isteri tengok,
Kan dia kata, bang, bila nak isi lagi 3 ni? Dah lama kosong ni. Saya ni pun saja cakap je lah. Kan? Jadi kepada ibu-ibu janganlah terasa hati sangat. Kan? Janganlah ambil hati. Ini cakap aja, saya pun tak berani juga. Kan? Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kat mana cerita kita tadi? Oh, yang pertama Masjidil Haram. Dah sampai ke belum? Udah ustaz, banyak kali dah. Alhamdulillah. Ramai orang kata dah pergi umrah banyak kali. Tahniah. Ya? Tapi kan tuan-tuan, ini cadangan lah, cadangan dan juga ada pernah kita dengar penceramah lain pun sebut. Kalau siapa dalam kalangan adik-beradik tu memang rezeki dia moncah. Kira tiap-tiap tahun tu memang pergi umrah. Kadang setahun 2 kali. Macam saya pergi banyak kali tu pasal mau tahu dia pergi free. Bukan pasal duit banyak pun. Pergi free. Kan? Kalau ada adik-beradik yang tak mampu, sponsor dia pergi. Bagi dia pula pergi tahun itu. Dan pahala dia mengerjakan umrah itu, kita dapat sama. Macam dia pergi, macam dia buat, walaupun kita tak pergi. Kan? Kalau kita ni rezeki lebih moncah, kadang-kadang kita rasa bangga kita lebih daripada adik-beradik yang lain. Tetapi sebenarnya adalah alangkah baiknya kalau kita boleh hantar ahli keluarga kita, adik-beradik kita yang tak berkemampuan untuk pergi. Sebab sebenarnya sedekah itu paling afdal ialah kepada qarabah, saudara terdekat. Kita selalu bila bab sedekah ni memang ringan lah. Tapi kita pergi sedekah jauh-jauh, terlupa ada keluarga, ada adik-beradik yang susah, yang kita tak tolong. Daripada tolong adik-beradik, baik aku tolong orang lain katanya. Kan? Tak ada sakit hati. Oh pula, lebih baik sebenarnya sedekah itu kepada keluarga terdekat dahulu, kemudian barulah kita hantar ke tempat yang lain. Baik, jadi tuan-tuan, yang pertama Masjidil Haram. Alhamdulillah banyak kali pergi. Yang kedua, Nabi kata masjidi hadza, masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi. Tadi saya lupa nak sebut, Masjidil Haram, masjid yang pertama dibina di dunia. Hari itu saya ceramah di sekolah. Saya tanya, masjid apa yang pertama dibina? Kan? Ada yang jawab Masjid Quba. Jawapan itu boleh jadi betul dan salah. Kalau jawab Masjid Quba, masjid yang pertama Nabi bina semasa Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi sampai di satu tempat namanya Quba. Dah sempadan dah. Dah dekat berbenar dah dengan Yathrib. 7 km lagi. Hari ni tuan-tuan ya, siapa pergi buat umrah, salah satu tempat nak panggil rekreasi ke apa, tempat ziarah ya, tuan-tuan boleh berjalan kaki daripada Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Hush. Apa tak have jalan kaki situ ustaz? Mangkok. Bukan kata mangkok, pengkok. 7 km. Tapi tuan-tuan, saya dah trek berjalan kaki. Nak ngaburkan saya trek tu bukannya sampai pun, separuh jalan aja patah balik. Pasal apa? Bukan kerana pengkor tu, bukan kerana mangkor berjalan tu, kerana di kiri kanannya tu banyak kedai. Kan? Tak jadi. Demo kata patutlah sa'i ada 2, tawaf ada 2. Oh, saya dengar penceramah kursus haji lah, saja nak bagi jemaah tak mengantuk. Dia kata, tuan-tuan, tawaf ada 2, sa'i ada 2. Yang pertama tawaf Kaabah, yang kedua tawaf kedai. Oh, tawaf Kaabah lengoh sikit. Tawaf kedai tak terasa. Berjam-jam tak rasa lengoh. Yang kedua sa'i Safa Marwah. Safa Marwah sa'i. Yang kedua pula sa'i juga, daripada hotel ke masjid sa'i juga, jauh juga. Kan? Yang ini pun saya kata sa'i jugalah, berjalan. Tapi kiri kanannya ada kedai, menyinggah, tak jadi. Patah balik, udah lengoh kaki kan. Jadi ada laluan pejalan kaki 7 km. Dia buat cantik lah. Maknanya siapa nak rasa bagaimana itulah laluan yang Nabi lalu daripada Quba menuju ke Yathrib ataupun menuju ke Masjid Nabawi. Baik, Masjidil Haram, masjid yang pertama dibina di dunia. Selepas Masjidil Haram, kata sahabat,
Abu Zar kalau tak silap yang bertanya. Selepas itu, masjid kedua yang dibina, Nabi kata 40 tahun kemudian dibina Masjidil Aqsa. Maknanya dari segi pembinaan, Masjidil Haram nombor 1, bukan Masjid Nabawi itu nombor 2. Masjid Nabawi itu dah kemudian dah. Masjid kedua dibina di dunia ialah Masjidil Aqsa di Palestin 40 tahun kemudian. Kata ulama yang membina Masjidil Haram Nabi Adam, dan yang membina Masjidil Aqsa juga Nabi Adam AS. Lat je dia punya perbezaannya 40 tahun. Baik. Masjidil Haram beribadah padanya 100,000 kali ganda. Siapa yang pergi buat umrah ke buat haji ke, dia malas pergi masjid. Dia gemuk semayang di hotel. Kan? Dia tak nak ke masjid, rugi. Pasal apa? Pasal beribadah di Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Ada ulama kata bukan hanya solat, baca Quran, minum air zam-zam, sedekah, berzikir, iktikaf, apa saja yang namanya ibadah, semua diganda 100,000 kali ganda. Tapi ada riwayat yang lemah ataupun ada pendapat yang tak ramai. Yang tadi pendapat kebanyakan ulama kata masjid. Tapi ada pendapat ulama kata tidak hanya di masjid dapat 100,000, malah di tanah haram itu sendiri pun akan digandakan 100,000. Jadi mungkin ada yang berpegang kepada pendapat kata solat di hotel pun dapat 100,000. Tak payah pergi masjid lah. Tapi biasanya penceramah ataupun mutawif dia takkan ceritalah yang pendapat itu. Kan? Takut nanti jemaah semua tak nak pergi masjid. Tetap digalakkan kita pergi masjid. Maka sebab itu kadang-kadang orang balik umrah, dia tak datang dah Masjid Nurul Hijrah. Kan? Tak datang tu mungkin kerana dia demam ke, dia batuk ke apa, dia tak sihat ke apa. Tapi lepas tu tengok 3 bulan, tak datang-datang ni. Pasal apa lepas balik haji ni tak datang pula? Kan? Bila jumpa dia di kedai, ni haji tak datang ke masjid. Lepas balik haji ni tak datang dah masjid. Dia kata pahala yang hari tu pun tak habis makan. Banyak hari tu teman 5 hari di Mekah, mika kali je lah katanya. Sekali 100,000, 5 kali ulang alik dah berapa? Dekat 2.6 bilion jugalah pahala. Dia kira 2.6 bilion kata. Jadi pahala tu dalam 3 tahun tak habis katanya. Teman tak payah dah ke masjid. Cara jawab tu nampak macam cerdik, tapi tengin. Jadi sebenarnya tanda orang yang dapat haji yang mabrur, dia akan istiqamah sebagaimana dia pergi mengerjakan haji, dia melazimi masjid. Begitulah bila dia balik pun dia akan melazimi masjid. Kalau orang tu bila balik daripada haji, balik daripada umrah, lagi jauh daripada masjid, itu bukan haji mabrur, itu haji Marlboro. Itu bukan umrah yang makbul. Kan? Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh belajar lagi ya? Baru 8.50, belum kebeh lagi kan? Siapa kebeh kabur angkat tangan. Kan? Saya benarkan untuk melompat-lompat, buat senaman sikit. Semalam dah sampai pukul 9 tu, dah ada 2-3 orang bangkit dah. Tapi sebelum tu saya cerita, Islam ni agama yang syamil, kamil, lengkap, sempurna. Termasuklah adab yang remeh-temeh pun ada juga. Antaranya adab kentut. Dalam Islam ada adab kentut. Cari dalam agama lain, ada tak ajar adab bersin, adab kentut? Tak ada. Islam ada. Jadi saya kata adab kentut yang pertama, siapa nak terkentut, dia tak boleh berada dalam jemaah. Dia tak boleh berada di khalayak, dia kena keluar. Tak lama tengok 2-3 orang keluar. Kan? Dia kata nak terkentut lah tu ustaz. Ada alasan. Sebab apa kita tak dibenarkan kentut dalam jemaah? Sebab kentut ialah gas beracun yang mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Siapa sini gemar bau kentut? Kalau tahu kawan dia kentut, dia sedut katanya. Kan? Tak ada. Melainkan ramai yang tak gemar bau kentut. Jadi Islam, benda-benda yang macam itu, dia ada adab dia kena keluar. Siapa yang tak dan keluar, tak dan, bangkit kentut, terlepas. Pasal getah dia dah loose, dia dah tak boleh kemut dah. Hendaklah dia berpura-pura tidak kentut.
Siapa terkentut jangan mengaku. Buat dek je. Buat bodoh je. Adab. Kan? Jangan apa tengok-tengok. Tak pernah tengok orang kentut. Tak boleh. Dan yang ketiga, siapa tahu kawan dia kentut, jangan ketawakan. Ya, lima tadhaku mimma taf'al. Kenapa kamu ketawakan kawan yang kentut sedangkan kamu pun kentut? Kerana mengetawakan orang itu mengaibkan dia. Tak boleh ketawa. Mana tak ketawa, kentut dia panjang macam kereta api. Pun pun. Lawak pula bunyi kentutnya. Kita pun gelak, tak boleh. Ya? Tiba-tiba cerita kentut pula masuk. Okey, jadi tuan-tuan ya. Yang kedua, Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Yang ini kebiasaannya bila pergi haji, pergi umrah, dua masjid ni memang sampai. Kan? Siapa kata, Ustaz, baru ni ada pakcik tu, dia tak boleh pergi masjid, Ustaz. Yang baru ni bukan pergi masjid, dia tak boleh turun kapal terbang. Ada kan tuan-tuan baca kan dekat Facebook, dekat WhatsApp lah apalah kan. Ui, siapa ni, jemaah mana ni yang kita dengar hilang tu pun ada. Ya, yang lepas tu tak boleh turun kapal terbang. Pakcik ni bukan kata tak nampak Kaabah, bukan kata tak boleh pergi masjid, kapal terbang dia tak boleh turun. Meraung-raung, pakcik banyak dosa, pakcik banyak dosa. Semua orang kata, apa yang pakcik? Apa pakcik tak boleh turun kapal terbang? Leleh pramugari pun datang. Pakcik. Kenapa? Pakcik banyak dosa, pakcik tak boleh turun kapal terbang. Pakcik, tali pinggang tak buka lagi. Patutlah tak boleh turun, tali pinggang tak buka. Bukan pasal banyak dosa. Kan? Kadang-kadang persepsi orang rasa banyak dosa, dia kata tak boleh pergi lagi ni. Aku tunggu dah cuci dosa. Macam mana nak cuci dosa kita ni sentiasa ada. Ya, la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Tak sunyi daripada silap, melakukan dosa dan juga lupa. Itu memang namanya manusia. Jadi salah satu cara nak menyucikan dosa, kata Nabi, antara umrah ke umrah, penghapus dosa. Jadi rajin-rajin pergi umrah kalau mampu. Kemudian kalau mampu lagi, ya, sponsor ahli keluarga pula kita pergi. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tempat yang ketiga. Yang ini yang special ni. Mungkin ramai yang belum pergi dan ada yang dah pergi. Kan, hari tu ada makcik orang parit tuan-tuan. Saya terkejut. Ya, saya pergi dengan Darul Mubarak. Rasanya tuan-tuan pun tahu. Masa tu saya pergi mana dah, Vietnam ke apa ke, Aceh ke kan. Makcik tu kata apa? Saya ni merata pergi, Ustaz. Dia pun nampak memang ligat makcik tu. Kan, sehat dia. Daripada belakang nampak macam anak dara. Kita pun nyari tak ngorat. Kan, tengok depan-depan tak jadi pula. Kan, makcik merata pergi, Ustaz. Saya pun kata dalam hati, amal reka mungkin tak sampai lagi ni. Saya pun tanya, makcik amal reka pergi dah? Amal reka 2 kali dah. Ajinya handai makcik ni, merata dia pergi. Kan, banyak duit makcik, banyak. Makcik banyak duit. Sejak bila yang makcik banyak duit ni? Selepas pakcik meninggal. Makcik jadi banyak duit. Pakcik kamu tu banyak hartanya. Kilang-kilang. Stable lumba kuda, rumah-rumah sewa, yang dalam negara, luar negara, banyak katanya. Lepas tu bila dia meninggal, makcik joli lah katanya. Masa dia hidup, makcik ngajak dia berjalan, dia tak nak. Bila dia meninggal, makcik dah solo ni, rata makcik pergi Amerika 2 kali. Kan? Lepas tu saya tanya satu tempat ni, nyari. Dia kata belum pergi. Nyari pula. Sebab saya nak ajak dia pergi pasal dia banyak duit. Makcik, sini dah pergi ke belum? Masjidil Aqsa di Palestin. Dalam banyak-banyak negara, dia kata sini yang belum sampai lagi. Tapi Ustaz, makcik bukan tak nak pergi. Bukan ke tempat tu bahaya, buat apa mencari naik? Sampai-sampai kena tembak dengan Israel. Kan? Apa tak dapat, mati katanya. Tak boleh nak berjalan lagi. Makcik, tak payah tunggu pergi Israel, dekat parit pun boleh mati. Sekarang ni banyak orang mati. Mati tercekik, mati lemah, mati aksiden, mati tengah dengar kuliah. Baru ni ada orang mati tengah dengar kuliah. Baguslah mati tengah dengar kuliah. Jadi malam ini pun, kalau ada yang mati tengah dengar kuliah, apa tanda dia? Mata dia pejam. Jadi siapa yang dengar kuliah malam ni mata dia pejam, itu tanda kematian, tanda. Jadi nak tahu kena gerak.
Kan? Kok dia dah betul-betul mati. Cegerak dia, Yop, Yop, ceramah nak habis dah. Ada bunyi. Walaupun bukan bunyi orang, bunyi lembu, tapi hidup lagi lah, ada bunyi. Kan? Kalau dia bunyi apa pun tak ada, maknanya dah mati. Tapi tak apalah, mati mendengar kuliah. Jadi tuan-tuan ya, Masjidil Aqsa, siapa yang belum sampai lagi, Nabi kata mesti sampai Masjidil Aqsa. Kalau berdasarkan hadis itu satu tuntutan. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa di Palestin. Sebenarnya saya ni pun bukan saja sebut. Ya, ni sambil-sambil nak kempen juga ni. Ya, ini kira iklan tuan-tuan ya. Siapa nak ikut? Saya nak pergi Masjidil Aqsa bulan 3 nanti. Dia bukan saja-saja sebut, dia ada udang di sebalik mi. Siapa ada nak ikut, tinggal beberapa seat saja lagi. Ayat dia kan. Setakat ni tuan-tuan ni ada 20 orang. Kalau boleh nak dapat 30 orang, 25 orang tu, grup tu sedap sikit lah. Kata syarikat travel ni kan, adalah untung sikit. Kalau takat 20 orang ni kira ngam-ngam macam tu lah. Tipis lah dia kata kan. Jadi kalau ada orang Taman Intan Meh ni nak ikut, adalah beberapa seat lagi. Tarikh tutup 20 hari bulan. Kita nak ziarah Masjidil Aqsa bulan Mac 10 sampai 18. 8 hari 6 malam. Saya sebutkan siap-siap. Rega dia. Hari tu saya kempen, rega pula lupa nak sebut. Ya, reganya sama dengan harga pakej pergi umrah 12 hari 10 malam. Umrah 7990, lebih kurang lah. 7990. Pergi Palestin, pergi ziarah Masjidil Aqsa 8 hari 7990 juga. Oi, mahirnya tak ndak lah. Kan, pasal apa mahir? No. Mahir tu sebab duit dia lagi mahir, lagi besar. Kita turun dekat Amman, Jordan. Duit Jordan saja 6 kali ganda daripada duit kita. Kan? Selalu kita dengar 3 kali ganda, 4 kali ganda, sana 6 kali ganda. Duit duit Israel pula lagi. Jadi memang itulah harga dia. Tapi apalah sangat kan, duit yang banyak bawah bantai, bawah tilam, yang berkepuk tu nanti makan aneh-aneh. Tuan-tuan ni duit simpan bawah bantai, bawah tilam kan, berkepuk. Ya. Jadi ada lagi beberapa hari ni kalau siapa nak ikut. Pergi sempat lagi tapi pastikan pasport 6 bulan 6 bulan dia punya tempoh tamat pasport. Samalah pergi umrah, pergi tempat lain pun 6 bulan. Dan sekarang ni siapa buat pasport 200 kot. Lebih kurang bayarnya untuk 5 tahun. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pergi Masjidil Aqsa di mana? Di Palestin. Uniknya Masjidil Aqsa, siapa-siapa pergi Masjidil Aqsa, kalau kita ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semua orang Islam. Tapi dekat Masjidil Aqsa, kalau nak jumpa orang Yahudi, tak sia nengok Yahudi. Tak sia pun kita jumpa juga. Pasal Masjidil Aqsa itu dikongsi, ataupun Baitul Maqdis lah. Dia punya gelar tempat tu, Baitul Maqdis itu dikongsi oleh 3 agama. Yahudi, Kristian dan Islam. Dan sudah pastilah kita sebagai Muslim, kita hanya mengiktiraf ataupun kita hanya membenarkan Islam itu sebagai agama. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama yang diredai Allah ialah Islam. Tapi kalau nak tengok yang kata Yahudi ni tuan-tuan, macam mana dia punya bangsa dia dan macam mana dia punya ibadah dia, dia kongsi dinding yang sama dengan Masjidil Aqsa. Kalau dinding Masjidil Aqsa tu nama dia tembok Burak, tempat Nabi menambat burak. Di sebelah dalam Masjid Burak, di sebelah luar Wailing Wall, tembok ratapan. Bagi orang Yahudi, dia akan meratap di dinding tembok itu. Ibaratnya macam tobat lah kalau teroyak. Dan ada satu pendedahan dibuat. Sebenarnya apa yang disebut oleh Yahudi, apa yang disebut oleh Yahudi ketika meratap, dia sebut Muhammad. Saya baca tu dalam Facebook Ustaz Datuk Zahazan. Ada seorang rabai ataupun seorang pendeta Yahudi yang dah masuk Islam, dia cerita. Dia kata sebenarnya kami orang Yahudi, yang kami sebut, yang kami wirid tu apa dia? Muhammad.
Dan memang pun kalau kita dengar ceramah selalu kan, agama Yahudi ni sebelum kedatangan Nabi Muhammad, diutuskan Nabi Muhammad, dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dah diceritakan tentang Nabi akhir zaman yang akan diutuskan, namanya Ahmad. Bukan setakat nama saja, telah diceritakan rupa Nabi Muhammad yang akan diutuskan. Orangnya tak tinggi sangat, tak ketot sangat, sederhana. Sebab itu dalam kitab Syama'il menyebutkan Nabi kalau berjalan dengan orang tinggi, tak nampak rendah sangat. Kalau berjalan dengan orang ketot, tak nampak dia tinggi sangat. Dia sederhana orangnya. Kan? Kemudian Nabi kulitnya tidak gelap dan tidak cerah, kemerah-merahan kulit dia. Tapi dia tukar. Mereka kata dalam kitab tu, kitab yang mereka dah seleweng tu, Nabi yang akhir zaman ini orangnya ketot, kulitnya hitam legam. Sudah. Kita pun cari mana orang ketot hitam legam. Tak jumpa. Mereka dah seleweng. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu azam kalau siapa-siapa nak melancong, habis 3 buah tempat ini, pergilah mana-mana negara pun tak apa. Saya cadangkan siapa ada nak pergi negara keempat, mungkin Turki lah cadangan saya. Sebab berdasarkan pengalaman pergi ke Turki, tuan-tuan, dia antara negara Islam yang kuat, maju. Kalau ibaratnya, kalau bahasa kita kata nak berak pun, tuan-tuan ni, dia punya tandas dia kira tandas moden lah. Kan, tandas yang moden kalau kita tak biasa, pasal kita dah biasa pipe kan, kemudian air tu kita buka besar-besar kan, berak pun basuh pap. Dia nak ada bunyi tu baru feel sikit masuk berak. Yang ini jenuh kita cari mana ke dia pipe, tak ada. Kan? Tengok-tengok ada tempat apa ni, ada button, ada switch. Mana airnya tak ada pun nak. Rupanya daripada bawah keluar. Dia pancut, dia tembak betul-betul tang. Tang situ. Kan? Kalau nak canggih lagi dekat Jepun. Oi, nak ngaburkan dia pergi banyak negara lah tu. Kan? Dekat Jepun, tuan-tuan, bukan ada air basuh berak aja, basuh punggung aja. Pengering punggung pun ada. Kan? Ada satu button tu tekan. Zzz. Kita selama hari ni pergi KFC, lepas dah basuh tangan, pengering tangan. Dekat sana pengering punggung pun ada. Barulah spender tak basah. Kan? Punya canggih tak canggih. Lepas tu ada satu butang tu, saya tekan. Ini apa pula ni? Tanya dengan pemandu pelancong tu, apa pula bunyi tu? Dia kata sini kalau siapa nak berak, masa tengah meneran tu standby, elok tahi tu peluk, tekan. Jadi orang tak dengar lah bunyi tu. Sampai macam itu sekali. Masya Allah, canggih tak canggih. Kan? Itu. Lepas tu dia punya lampu dia dekat Turki, masuk-masuk bangunan dia, mana ke switch nak tekan lampu ni, gelap aja. Rupanya tuan-tuan, masuk-masuk, lampu terbuka, sensor. Jalan ke depan lagi, terbuka. Jalan ke depan lagi, Kita dah ke depan, lampu belakang pula tutup. Sudah seram pula tengok. Kan? Menjimatkan elektrik. Dia banyak pakai sensor. Dahsyat. Maju tuan-tuan ni. Jauh benar. Jadi pemandangan cantik. Kemudian saya ada pergi Syria. Itu misi korban. Syria ni yang sayangnya tuan-tuan, dulu ramai orang kita bekerja dan juga belajar di Syria. Salah satu ustaz yang famous, yang tuan-tuan minat, Ustaz Wadi Anwar, dia selalu cerita tentang Syria, bumi Syam apa semua. Rupanya tuan-tuan ni bila sampai sana, orang cerita bukan orang cerita. Yalah, orang cerita gelo. Orang cerita gelo. Pemandangannya saya tengoklah. Orang cerita gelo bagi Syria ni dulu Jannatul Ard, syurga dunia. Kalau nak tengok pemandangan yang cantik dalam dunia ni, dia kata dekat Syria. Kan, bukit-bukit dia dengan sungai dia dengan cantik. Bukan setakat bukit buka dia. Orang pun lawa. Ya Allah. Masa saya pergi misi korban 6 hari, aman Palestin, bawa aman Palestin. Aman Palestin kata, Ustaz, kena buat wasiat. Saya kata, kenapa kena buat wasiat? Sebab dia kata pergi tak kembali. Allah. Boleh jadi pergi tak kembali. Apa maksud pergi tak kembali? Boleh jadi kita pergi misi ni, pasal tempat tu negara perang. Kot lah kena tembak ke apa, mati tak balik katanya. Tak apalah, kita pun buatlah wasiat walaupun ketor juga. Lepas tu bila dah masuk, baru saya faham maksud pergi tak kembali. Ada 2. Yang pertama, mati tak balik. Yang kedua, kahwin dengan orang sana. Tak jadi balik.
Pasal ya Allah lawanya. Patutlah dia kata tengok anak-anak Syria teringat anak kita. Tengok perempuan Syria terlupa pula bini kita. Bahaya juga. Asyik baik 6 hari je balik. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 9:05 minit dah. Boleh sambung lagi? Sikit lagi. Sikit lagi nak habis dah ni. Azam kita selain daripada melancong ke merata tempat dalam dunia ini, ada orang kata, ustaz saya punya azam ialah nak jadi pemain bola sepak yang berjaya. Apa dia? Saya dah menawan Eropah, saya dah menawan Afrika, sekarang saya nak menawan Asia pula. Tu kawan saya tu, Ronaldo. Kan? Jadi dia nak menjadi pemain bola sepak. Yang saya teringat ada satu ceramah seorang ustaz ni, dia kata, tak apalah kalau kita nak jadi atlet sekalipun. Islam ni dia bukanlah agama yang sampai semua benda tak boleh. Bersukan sangat digalakkan, tapi dia ada dia punya peraturan dan dia punya syarat dia. Kalau betul-betul nak jadi pemain bola, kan? Boleh nak main bola. Tapi kalau boleh kita bawa Islam, kita tunjukkan bahawasanya Islam bukanlah agama yang menyekat semua permainan, tetapi bagaimana Islam itu boleh kita panggil Islam boleh menjadi contoh, menjadi teladan kepada orang. Apabila orang tengok, tengok orang main bola, orang jadi nak masuk Islam. Ibarat macam baru ni lah Piala Dunia dekat Qatar tu. Dia kata ramai orang pergi nak tengok bola, tapi dalam masa yang sama ramai pula masuk Islam. Itu yang Nema takut sangat tu, buat di negara Islam. Sebab di Eropah mereka dah momokkan negara Islam ni teroris. Negara Islam ni ganeh, Nema suka bunuh orang, Nema makan orang katanya. Dalam media-media mereka macam itu. Tetapi bila sampai ke negara Islam, dia tengok baguslah negara Islam ni. Tapi sebenar-benarnya tuan-tuan, kalau pergi ke negara-negara Arab macam contoh Mesir apa semua, kadang-kadang memanglah kita macam tak jadi pula, kan? Yang kata negara Islam kenapa kotor pula, kencing merata-rata. Dia main pancut je dekat dinding. Janganlah bersandar-sandar gesi-gesi. Semua tempat kencing tu. Itu kadang ada je budaya yang tak apa nak elok. Tapi di Qatar ni pasal dia negara maju, dia negara kaya, kan? Penduduk dia tak ramai pun, 300,000 ke apa ke. Yang selebih tu semua orang luar. Walaupun saya dengar satu ceramah daripada profesor ni, walaupun agenda sebenarnya Yahudi di sebalik FIFA tu bertujuan pergi masuk ke sesebuah negara tu, bila dia bawa World Cup ni, dia ada agenda lain. Antaranya dia nak promosikan LGBT, kan? Dia nak promosikan LGBT, tapi dekat Qatar tak boleh. Tak boleh promosikan LGBT. Hari tu dia melanggar juga. Dia pun nak buat juga simbol tu, nak tunjuk juga simbol One Love tu, kan? One Love ni kalau kita terjemahkan baguslah, One Love, kan? Tapi rupa di sebalik itu, maksud One Love itu ialah jantan dengan jantan, kan? Jantan dengan jantan. Sedangkan Islam membenarkan kalau kita nak melakukan kita kata nak berpasangan, dia mesti berlainan jantina, tapi syaratnya mesti kahwin, mesti nikah. Dan lelaki perempuan, itu dia punya pasangan dia. Kalau jantan dengan jantan nak kahwin, tak boleh. Pasal Ustaz Siddiq Noor kata lawan pedang. Kalau lawan pedang tak jadi, tak boleh beranak. Dia tidak boleh meneruskan kelangsungan keturunan, kan? Lepas tu Ustaz Siddiq Noor kata apa? Saya ada bela kambing, saya tak pernah tengok kambing saya yang jantan ragih kambing jantan. Maknanya kambing pun kena jantan betina. Dia kata siapa yang tak kena jantan betina lagi teruk daripada kambing. Kambing pun kena, dia akan cari kambing betina juga. Dia tak ada ragih kambing jantan. Tapi kalau orang hari ini sampaikan dia benarkan, ada negara yang membenarkan kahwin sesama jantina, itu ialah serpihan ataupun kita panggil waris-waris kaum Nabi Lut alaihissalam, yang mana apa kesudahannya? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak nak ada kumpulan-kumpulan itu yang ada di negara kita ini. Yang sekarang ni ada juga suara-suara yang
Ya, mereka menuntut macam-macam sebenarnya tuan-tuan. Dan yang didalangi oleh kita kata daripada luar negara punyalah. Ya, daripada luar negara. Jadi kita harap tak adalah pemimpin kita sampai tergamak membenarkan mereka ni. Kan? Jadi kita tak naklah sampai negara kita dilaknat, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya disebabkan sedemikian. Jadi alhamdulillah ya Qatar. Dan ada satu ceramah daripada Ustaz Tokku Pasir Gudang. Ya, saya dengar ceramah dia. Dia kata apa dia? Kita ni tuan-tuan ni, dalam hidup kita ni kadang-kadang kita berjiran dengan orang bukan Islam. Tapi kita tak pernah memperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Sebab kadang-kadang kita nak berhujah dengan orang bukan Islam ni, dengan kita punya cakap pandai kita. Cakap pandai kita sebenarnya kadang-kadang mereka tak boleh tak menerima. Ya? Jadi macam mana cara dia? Bacakan Al-Quran kepada dia. Lagilah dia tak faham. Kata Ustaz Mat Isa Deraman ni, Tok Pasir Gudang ni, baca je. Ni, Acong. Ni saya nak bagi tahu ni. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terkebir-kebir dia dengar. Apa benda ni? Tapi yang kata Al-Quran ni dia mukjizat. Dia bukannya kalam biasa. Ya, sebab itu bila kita nak baca Al-Quran, nak pegang mushaf Al-Quran, dia kena ada wudu, dia ada adab-adab dia. Dia kalam yang mulia. Dia mukjizat. Saidina Umar yang asalnya gedebe, samsing, 8 lain. Dia bukan 3 lain, 8 lain. Ya, dia berdiri, kata dalam riwayatnya, dia berdiri sama tinggi dengan orang naik kuda. Memang besar ragam orangnya. Memang smackdown. Ya, Undertaker. Yang kata Saidina Umar, macam mana dia boleh terbuka hatinya masuk Islam hanya kerana mendengar adiknya membaca Al-Quran. Maknanya sekerah mana pun hati manusia bila dengar Al-Quran, ya, hati yang kerah tadi bila dicelur dengan air panas, kan, akhirnya jadi lembut juga. Jadi bacakan Al-Quran. Ya, dalam Piala Dunia tu, pembukaannya, kan, dalam pada penonton ramai-ramai ni tadi penuh satu stadium, dibacakan Al-Quran oleh seorang Qari OKU. Saya lupa siapa namanya, Ghanim ke apa ke. Dia baca. Ayat yang dia baca surah apa tu? Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami, yakni Allah, menciptakan kamu lelaki perempuan. Maknanya Allah ciptakan manusia ni dua jenis je, laki perempuan. Ustaz, pondan pun ada. Sebenarnya pondan tak ada. Itu lelaki yang saja gatal nak jadi perempuan. Ustaz tak faham. Sebenarnya dalam jiwa kami ni perempuan. Ustaz tak faham, dia kata. Siapa suruh kamu nak jadi perempuan? Kamu tu lelaki. Kan? Saya terperangkap dalam diri perempuan. Macam-macam lah dia punya istilah dia, tuan-tuan. Lelaki dengan perempuan, dua jenis aja. Tapi bila LGBT, L lesbian, perempuan dengan perempuan. G gay, laki dengan laki. LGB bisex, dua-dua boleh, laki perempuan. Demo katalah David Beckham ke apa, David Beckham tu, kan, dengan dia kahwin tapi dengan laki pun boleh juga. Dua-dua dia boleh. Lepas tu LGBT transgender, yang ini dua-dua tak nak, dipotong je, keratnya habis, kan. Pedang pun dikeratnya, apa semua dia tak nak. Dan kalau di luar negara tambah pula satu lagi, Q ke apa ke, LGBTQ. Yang ini apa pula? Dengan binatang. Ya Allah. Dengan kucing pun jadi, dengan kuda pun jadi. Betapa teruknya yang kata manusia. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dah nampak tanda-tanda kena berhenti. Ya, pasal orang kata kalau orang jemaah tengok muka penceramah, terus lagi. Dia tengok penceramah, tengok jam. Tengok penceramah, tengok jam. Penceramah kena standby. Itu tanda awal. Jadi kalau
Jemaah tengok ustaz, tengok jam, tengok pintu. Ustaz tengok jam, tengok pintu. Itu pun ceramah kena berhenti. Jadi nampaknya tanda tu dah ada dah. Jadi saya kena buat inilah penutup lah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan azam kita pada tahun ni nak jadi ahli sukan ke, nak melancong ke. Kemudian yang ustaz masa saya forum tu dia kata orang Malaysia apa? Dalam satu kajian orang Malaysia punya azam apa dia? Siapa tahu? Orang Malaysia punya azam ialah nak menurunkan berat badan. Dalam survey yang dia buat, apa azam tahun ni orang Malaysia? Azam saya nak menurunkan berat badan. Kemudian hari tu saya tengok dalam TikTok, apakah azam tahun ni? Azam saya tahun ni ialah nak menyelesaikan azam tahun lepas. Azam tahun lepas apa? Nak menurunkan berat badan. Maknanya tak turun-turun. Dia nak sambung lagi azam dia tahun ni nak turunkan berat badan. Macam mana nak turun berat badan kalau dah pagi-pagi lepas jogging makan nasi lemak, roti canai 8 keping. Kan? Lepas tu kalau di masjid pula di surau pula lepas kuliah ni makan pula. Makan pula lewat-lewat ni memang insya-Allah lah turun lah berat badan. Kalau tiap-tiap malam ada makan. Tapi hari tu Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri ada bagi cadangan. Kalau masjid yang korang jemaah. Lepas PKP ni ramai masjid kata korang lah jemaah. Mereka dah terbiasa dengan normah baharu. Normah baharu hari tu semayang di rumah. Jadi tak biasa ke masjid. Jadi kata Datuk Dr. Zulkifli, masjid kena buat jamuan tiap-tiap malam. Menunya kambing. Malam ni kambing bakar. Esok kambing korma, kambing kari, kambing golek. Macam itulah tiap-tiap malam. Jadi insya-Allah jemaah akan ramai. Masjid ni nampak gayanya mungkin buat kot nampaknya. Dan ada satu surau dekat KL, ini add on lah, dia tambahan. Dia masak ketum dekat surau. Tok Siak tu kata dekat saya, ustaz, jemaah kami ni bukan hanya solat berjemaah, minum ketum pun berjemaah. Uish. Saya tanya balik dengan Haji tu, Haji boleh ke minum ketum? Dia tanya saya balik, siapa kata salah? Bukan salah ke minum ketum, yang salah jual, minum boleh. Pasal dia bagi saya sebotol. Pasal apa dia bagi? Dia tanya saya, ustaz, lepas ceramah ni balik ke tidur sini? Saya balik, besok saya ada program. Tak mengantuk ke? Saya kata mengantuk juga, pelan-pelan lah. Okey nah, ambil ni ha. Apa ni Haji? Ketum katanya. Kan, ustaz kalau ngantuk minum sikit. Saya pula hari tu minum separuh botol. Sudah muntah. Rupanya kena minum sikit-sikit. Ustaz pun minum ketum juga. Lepas tu Haji tu pesan, ustaz pastikan yang original. Saya kata ada yang tak original ke? Ada, dia kata, yang campur ubat nyamuk, ubat gegat, ubat batuk. Lepas tu bubuh kahak sikit, dia kata. Goncang-goncang bagi nampak lemak berkrim. Itu namanya cekoroi, bukan ketum. Kan? Jadi pastikan yang original, dia kata. Kalau nak rebus itu betul-betul. Dia ajar pula saya cara dia. Buang dia punya urat dia apa, dia pastikan daun jenis ini apa ni. Bukan ketum ayam lah pula. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu sajalah. Untuk malam ini, terima kasih banyak. InsyaAllah 5 tahun lagi. 2028. Kalau mengikut jadualnya kita jumpa lagi. Tapi lepas ni kalau boleh kerap-kerap panggil, pasal apa? Pasal saya ada, ini tak confirm lagi, tapi ada kemungkinan akan berhijrah ke Teluk Intan ataupun Bagan Datuk ni lah. Saya akan pindah ke kawasan ini. Berhijrah lah, lama saya duduk Tepin dah berbelah-belah tahun. Ada pula baru ni jemaah kata, ustaz kenapa Datuk Zahid panggil ke? Datuk Zahid sebut. Bukan pasal Datuk Zahid panggil ke apa ke. Ini memang adalah sebab-sebabnya kan. Saya balik nak dekat dengan mak ayah saya. Sebab yalah ada beberapa sebab lah. Bukan saya buka cawangan baru ke apa ke. Itu pun ada niat tapi belum lagi lah. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Sekali lagi ulangan. Siapa nak ikut saya pergi ziarah Masjidil Aqsa,
10 hingga 18 Mac, 8 hari 6 malam, 7990. Nanti lepas ni bolehlah kita ambil nombor telefon. Ada beberapa hari lagi sampai 20 hari bulan sebelum tarikh tutup. InsyaAllah sempat. Ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.